Ini bab kelebihan bersembahyang sunat di rumah. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Zaid bin Thabit bahawa sesungguhnya dia telah berkata, dia telah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat satu bilik kecil di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu malam dan bersembahyang di dalamnya. Perawi berkata, yakni Zaid bin Thabit, maka mereka bersembahyang bersama Nabi mengikut sembahyangnya, yakni beberapa orang lelaki ikut bersembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke masjid ataupun kepada Nabi tiap-tiap malam sehingga tiba suatu malam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar. Mereka pun berdaham dan mengangkat suara, meninggikan suara mereka di samping membaling pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak batu. Perawi berkata, yakni Zaid bin Thabit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada mereka dengan marah sambil baginda bersabda, wahai manusia, kamu terus melakukan begitu sehingga aku ingat akan difardukan kepada kamu, yakni sembahyang ini. Oleh itu kamu bersembahyanglah di rumah-rumah kamu, kerana sebaik-baik sembahyang seseorang itu ialah di rumahnya, kecuali sembahyang fardu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah sebahagian daripada sembahyang kamu itu di rumah. Janganlah kamu jadikannya seperti kubur. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu itu macam kubur. Bab Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abdullah bin Hubshi Al-Khathami bahawa Nabi SAW pernah ditanya, apakah amalan yang paling afdal? Nabi SAW menjawab, tulul qiyam, lama berdiri ketika bersembahyang. Orang bertanya lagi, apakah sedekah yang paling afdal? Nabi SAW menjawab, jahdul muqil. Jahdul muqil, kesanggupan orang yang tidak berharta, orang yang tidak ada harta, orang susah. Ataupun juhdul muqil, mana kesusahan orang yang tidak berduit apabila dia berbelanja. Qila, orang bertanya lagi, hijrah manakah yang paling afdal? Nabi SAW menjawab, yaitu orang yang berhijrah, yakni meninggalkan apa yang Allah haramkan kepadanya. Tanya orang lagi, fa ayyul jihad afdal? Jihad yang manakah yang paling afdal? Nabi SAW menjawab, yaitu orang yang berjihad menentang orang-orang musyrikin dengan harta benda dan nyawanya. Ditanya lagi Rasulullah SAW, pembunuhan ataupun cara mati terbunuh yang macam manakah yang paling mulia? Nabi SAW menjawab, yaitu orang yang ditumpahkan darahnya dan disembelih ataupun dipotong kaki kudanya yang pantas ataupun yang tangkas. Ini bab galakan
mengerjakan sembahyang malam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati seorang lelaki yang bangun pada mana-mana waktu di tengah malam, lalu dia bersembahyang dan menyedarkan juga istrinya, membangunkan istrinya, lalu istrinya juga bersembahyang. Jika istrinya enggan, dia merenjiskan air di muka istrinya. Allah merahmati seorang perempuan yang bangun pada mana-mana waktu di tengah malam, lalu dia bersembahyang, di samping dia menyedarkan suaminya. Jika suaminya enggan, direnjisnya air di mukanya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id dan Abi Hurairah, mereka berdua berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bangun pada waktu malam dengan dia menyedarkan istrinya, lalu mereka berdua bersembahyang bersama-sama, mereka berdua ditulis dalam senarai orang-orang yang mengingati Allah, orang-orang lelaki dan perempuan yang banyak mengingati Allah. Ini bab pahala membaca Al-Quran. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Uthman, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sahal bin Mu'adz Al-Juhani, daripada ayahnya yakni Mu'adz, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan apa yang ada di dalamnya, yakni beramal dengan kandungannya, nescaya kedua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat nanti, yang mana sinarannya lebih cantik daripada sinaran matahari yang masuk ke dalam rumah-rumah kamu di dunia ini. Jika itu berlaku kepada kamu, fama dhannukum billadhi amila bihadha, apa pula kata kamu tentang orang yang dia sendiri melakukannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan mempunyai cukup kemahiran akan bersama as-safaratil kiramil bararah, akan bersama dengan utusan-utusan yang mulia dan baik-baik. Dan orang yang membacanya dengan mengalami kesukaran, falahu ajran, dia akan mendapat ataupun dia mendapat dua pahala. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, tidak berhimpun tidak berhimpun satu kumpulan orang di mana-mana rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, kitab Allah, dan bertadarus di antara sesama mereka, melainkan turunlah ke atas mereka ketenangan dan mereka dikelubungi rahmat dan dikerumuni malaikat. Allah pula akan menyebutkan mereka itu di kalangan orang-orang yang hampir dengannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani, katanya, pernah Rasulullah SAW keluar kepada kami, pada ketika itu kami berada di suffah, di serambi masjid. Maka baginda bersabda, siapakah di antara kamu yang suka
pergi ke Buthan ataupun Aqiq. Di sana dia dapat mengambil 2 ekor unta betina yang tinggi bonggolnya dan cerah pula ke kulitnya, tanpa melakukan apa-apa dosa terhadap Allah dan tanpa memutuskan silaturrahim. Mereka menjawab, kami semua tentulah suka wahai Rasulullah, tentulah mahu. Qala, pada ketika itu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalau seseorang daripada kamu tiap-tiap pagi pergi ke masjid, lalu belajar di masjid itu 2 ayat daripada kitab Allah, yakni Al-Quran, itu terlebih baik lagi baginya daripada 2 ekor unta. Jika 3, maka 3. Sama seperti bilangan unta itu. Habis itu kita berhenti sekat dulu. Ini bab kelebihan bersemayam sunat di rumah. Bukan kata semayam ni molek di masjid belaka. Boleh, nak buat tu boleh, cuma afdal, hak lebih utama. Tidak semua semayam itu lebih utama dibuat di masjid. Memanglah semayam Jumaat, sembahyang fardu, itu memanglah lebih di masjid. Tapi kalau sembahyang sunat, itu lebih di rumah lagi daripada di masjid. Bahkan ramai ulama mengatakan lebih tu walaupun di masjid Nabi, walaupun di masjid Mekah, Masjidil Haram, lebih lagi sembahyang di rumah. Tetapi mereka mengecualikan orang yang jauh, orang luar lah, bukan orang tempatan. Kalau orang luar, itulah peluangnya. Dia bukan duduk sama dalam Masjidil Haram. Kalau dia sembahyang sunat situ, itu kecuali. Begitu juga di Masjid Nabi. Dengan sebab itulah ulama-ulama mengatakan orang luar kepada orang luar, tawaf itu kepada dia lebih baik lagi daripada sembahyang. Kalau nak kira asalnya sembahyang itu lebih lagi daripada tawaf. Tetapi kepada orang luar, sebab peluang untuk tawaf tu dia tak boleh sama. Kalau dia tidak duduk Mekah tu, tidak duduk dekat Kaabah tu, dia tak boleh dah tawaf, tak ada peluang. Tapi kalau sembahyang, mana-mana pun boleh. Dengan sebab itu kepada mereka lebih baik tawaf daripada sembahyang. Tetapi kalau kepada orang tempatan, lebih baik kalau hak sunat ni di rumah dia. Itu kalau padahal Masjidil Haram, Masjid Nabi tu memang kelebihannya sangat besar lah, nak banding dengan masjid-masjid lain. Setara tu pun kepada orang-orang tempatan, semua kata lagu tu. Tapi setengah-setengah ulama kata hak tidak tempatan pun, orang hak jauh pun, mana hak sunat di molek di rumah dia. Mana rumah dia, kalau tidak rumah dia, hak sebenarnya rumah sewa, hotel kau gapo masuk hak tu. Lebih baik di rumah. Gitu. Tapi ramai juga lah, seperti kita kata tadi, kepada orang luar molek dia buat gitu, ambil peluang. Ini kelebihan sembahyang sunat di rumah. Sembahyang sunat ni sunat mana? Sunat yang bukan merupakan syiar umum, yang bukan merupakan syiar umum. Sembahyang sunat ada juga, tapi merupakan syiar umum, syiar Islam yang umum. Seperti sembahyang raya kepada hak kata sunat. Ada juga orang kata wajib kan. Jumhur ulama mengatakan sunat. Tak apalah, sunat, walaupun sunat, itu lebih baik dibuat di masjid ataupun di musalla, tempat-tempat umum, secara nyata, secara terbuka begitu. Begitu juga sembahyang kusuf, gerhana misalnya, itu pun merupakan syiar juga. Termasuklah juga sembahyang tarawih. Sebab zaman Nabi itu tidak dibuat berterusan beramai-ramai begitu di masjid, kerana ada sebab. Seperti yang disebutkan di dalam hadis inilah, Nabi takut akan difardukan, sebab pada ketika itu hukum masih duduk tunggu lagi. Hukum masih duduk tunggu lagi. Dan Nabi SAW sangat memikirkan umat dia, takut jadi menyusah
sangat. Biarlah ringan, dapat keringanan, banyak lagi benda lain hak nak buatnya kan. Jadi dia jaga benar, takut-takut Allah SWT fardu. Ada sebab untuk fardu. Jadi pada ketika tu ada sebab tidak dibuat. Tetapi selepas Nabi, Sayyidina Umar di zaman dia menggalakkan orang, mengumpulkan orang buat sembahyang tarawih di masjid mengikut tu imam, seorang tu imam. Dan cara seperti itu diterima oleh sahabat, umum sahabat. Sebab apa? Dia menjadi syiar kepada umum, syiar Islam yang umum walaupun sunat. Itu tak kira. Kalau selain daripada itu pun dalam masalah tarawih tu ramai juga ulama, termasuk Imam Syafi'i sendiri mengatakan lebih baik di rumah. Sembahyang seorang. Ada juga berpendapat begitu. Tetapi ramai juga yang berpendapat seperti kita kata tadi, sebab muka keadaan ni orang malas kan. Kalau di rumah pakai tak buat langsung. Kalau masjid tu jadi ada juga semangat. Ramai-ramai. Kalau di rumah memanglah kepada orang yang kuat, orang yang jelira molek dengan ibadat ni, serupa je dia. Dia boleh buat di rumah dia. Tapi kepada umum, sebab tu ramai ulama mengatakan molek buat di masjid. Tetapi kalau nak kira asal dia hak sunat ni memang molek di rumah. Hak mana-mana. Kecuali hak tadilah, hak memang Nabi tak pernah buat seorang. Sejauh yang diketahui dalam sejarah tidak pernah dibuat seorang. Misalnya sembahyang raya, tak aja dia buat seorang. Misalnya sembahyang gerhana, itu tidak dia buat seorang. Ramai-ramai. Kecuali hak lagu. Ada pun hak tarawih ke apa ni masih ada banyak lagi khilafnya. Walau bagaimanapun kepada masyarakat umum ni hak malah, kata-katanya malah molek di masjid tu sebab ia lebih semangat. Tak apalah, kita tengok hadis ni. Zaid bin Thabit kata Rasulullah SAW pernah buat satu bilik dalam masjid. Bilik ni bukan bilik juruh benas kalau kita bergoma buat dengan batu dengan apa dah. Dia likun dengan tikar gitu. Jahat tu jadi bilik tu, maksud bilik sini bukanlah bilik di sini cara buat konkrit. Dah. Hak ni sekadar lingkung dengan tikar. Dalam tu Nabi SAW dulu. Sebab apa? Sebab dia selain daripada pergi sembahyang, Nabi SAW suka beriktikaf. Apabila seseorang itu beriktikaf dalam masjid, maka di situlah tempat duduk dia. Dia tak boleh keluar daripada masjid mudah-mudah. Jadi terbatal pula iktikaf dia tu. Mana ada syarat-syarat dia lah, mana kaedah dia dalam bab iktikaf. Tu tidak di sinilah. Cumanya bila seseorang itu iktikaf, dia duduk dalam masjid. Bila duduk dalam masjid, setiap waktu nyada ketikanya dia nak makan, moga orang kan. Nyada ketikanya dia tidur, mengantuk. Bila tidur tu boleh jadi terdedah ke aurat, terbuka kain dan sebagainya. Ini adalah bimbingan daripada Nabi SAW kepada kita. Kalau kita beriktikaf dalam masjid, boleh buat lagu tu. Boleh buat lagu tu. Tapi tempat kita ni tak ada budaya tu kan. Tak ada. Ada pun mungkin sikit-sikit ada. Kalau nak pergi duduk, memang molek buat lagu ni. Kalau kita pergi luar-luar negeri, memang banyak. Dia pasal dengan apa ni, skrin ke ataupun apa ni kita kata kain lasir gitu, tutup sikit, duduk dalam tu. Itu boleh duduk. Syaratnya jangan sampai mengganggu orang. Jadi sempit, orang nak duduk dalam, masuk dalam masjid, jangan lagu tu lah. Dan pada ketika orang sembahyang berjemaah, orang ramai, kita boleh buka gitu. Boleh buka. Jadi boleh duduklah tempat tu. Jangan buat tetap sampai tak boleh buka. Macam tikar tadi, kita boleh buka kan, letak lain. Jadi boleh gunalah situ. Ataupun di penjuru di belakang, kalau misalnya kita kata tempat orang tak akan penuh kat mana-mana pun, tempat lagu tu boleh buat. Tapi mungkin bergantung kepada pihak pengurus lah, penjaga masjid.
Ni tidak bukan mana sesuatu yang mesti boleh buat lagu tu kalau penjaga masjid tu kata tak boleh buat sepuasa ni sebab mungkin ada berlaku benda yang tak molek, kena ikutlah peraturan tu. Kena ikut peraturan. Tapi kalau nak kira dari segi hak asas, hak asal dia dalam keadaan yang selamat, tidak ada apa-apa gangguan, tidak ada apa-apa perkara yang tidak baik berlaku, maka boleh dibuat gitu. Terutamanya apabila orang perempuan pun beriktikaf di masjid, lebih-lebih lagi lah. Sebab zaman Nabi dulu orang perempuan pun iktikaf juga, bukan orang lelaki saja. Maka kemungkinan itu baik ataupun tak baik itu tetap ada. Jadi pihak berkuasa lah, kita kata pihak yang berkenaan dengan masjid itu dia boleh buat peraturan. Kalau dia kata tak boleh buat lagu ni, kena ikut lah gitu. Walaupun asalnya boleh. Sebab apa kita takut benda-benda yang tidak baik berlaku di dalam masjid. Hak molek masjid itu terbuka, nampak belaka, terai belaka, telus. Orang kata tak ada lah kemungkinan benda-benda yang tidak baik itu berlaku dalam masjid. Apalagi kalau kita kata orang perempuan pun beriktikaf dalam masjid juga, maka ada ambil kesempatan masuk dalam suara bagai-bagai, tak ada pasal lah. Cemar nama masjid. Bukan boleh kira orang ni kan, macam-macam. Dengan sebab tu kena ikut peraturan juga. Supaya kita kata masjid, tutup masjid, kita tak boleh kata apa yang tutup ni rumah Allah. Mungkin dia ada ruang-ruang tertentu yang ada benda-benda mahal. Dalam keadaan masyarakat yang tidak baik, tidak terkawal, maka sudah memadai bahagian luar tu misalnya kita. Situ pun masjid juga, boleh duduk juga situ. Itu tak apalah, mana ruang tu dibagi. Hak tak bolehnya kunci pintu, tak boleh masuk. Hak tu hak tak boleh. Tak boleh masuk dalam ruang masjid, orang panggil masjid langsung. Hak tu hak tak bolehnya. Tapi kalau ruang yang tertentu dikunci, itu tak apa, demi kemaslahatan. Di sini Nabi SAW buat bilik kecil, sekadar cukup untuk dia sembahyang, untuk dia baring, sekadar tu. Jangan lebih. Kalau sampai mengganggu orang, tak boleh. Jadi sempit masjid, tak boleh gitu. Nabi SAW keluar pada waktu semalam dan bersembahyang. Dalam hadis ini sebenarnya ada takdim dan takhir. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim lebih terai lagi. Nabi SAW duduk dalam tu. Bila malam, sampai masa dia nak sembahyang berjemaah, dia akan keluar daripada situ. Dia akan keluar sembahyang dalam masjid. Dalam tempat ramai-ramai orang nampak lah. Gitu. Ataupun maksudnya di sini, kalau kita tak saya takwil, tak saya kata ada takdim takhir dalam hadis ini, kita kata Nabi SAW keluar daripada rumah dia pada waktu mana dia masuk dalam tu untuk buat ibadat. Jadi hak Nabi SAW semaya ni, orang semaya ikut dia ni lagu mana? Dia dalam keadaan duduk dalam tu. Bukan sebab semaya hak fardu ni dia terai orang nampak dia dengan jelas, duduk luar juga. Ni tak, dia duduk dalam tu. Tapi sahabat-sahabat ni suka sangat buat ibadat dengan Nabi SAW. Bila saja ada peluang nak tengok Nabi SAW buat gitu, dan mereka pun tahu semaya ni malam ni banyak boleh berjemaah, dia pergi ikut. Walaupun tidak jelas lagi Nabi tidak ayat ni hak kita nak semaya ni, semaya tarawih ni, dia tak ayat gitu. Sebab semaya malam tu termasuk dalam semaya malam tu, witir ke apa, tahajud ke apa, termasuk dalam hal tu. Sahabat-sahabat sudah tahu, dah tak apa, dia pergi ikut Nabi SAW. Ikut tu kiranya dia nampak lah. Daripada sinilah ulama-ulama membuat kesimpulan, kalau tu iman tu tidak nampak terai benar sepenuhnya, tapi nampak lah sikit-sikit, boleh dah. Nampak lah, kita kata macam tikar ni kan, dia ada lubang-lubang sikit, ada bayar, kalau kita kata tahulah ini rokok, ini sujud, tahu. Dia kena nampak gitu, tak boleh tak nampak. Kalau nampak gitu tak apa, walaupun dia duduk di tempat yang agak lindung, tak apa. Kalau tak nampak langsung tak apa, kalau kita duduk jauh, tapi orang nampak dia tu maknanya bersambung lah, macam kita kata ni masjid ni, imam sembahyang sini, kita sembahyang luar ni, tak apa, moga bersambung. Tu tak apa, tak nampak pun.
Ni kalau dekat kena nampak. Kena nampak. Semaya ikut dia. Begitulah beberapa malam, sehingga tiba satu malam Nabi SAW tak tubik, tak keluar. Pok-pok ni apa lagi duduk dah. Gitu. Gitu. Tujuan apa ni? Minat sangat, suka sangat bersembahyang dengan Nabi SAW. Itu kalau kita tengok gambaran sahabat-sahabat dulu lagu mana, suka ibadat. Ni bukan kerah ni, tak panggil, pergi sendiri. Ni bezanya orang zaman Nabi SAW dengan orang zaman kemudian. Dan kalau nak betul-betul nak berjaya, dia kena kembali kepada asal dalam apa perkara sekalipun, dalam pemikirannya, jiwanya, amalannya, gerak kerjanya, matlamatnya, kena serupa. Baru berjaya, serupa dulu. Kejayaan dunia dan akhirat. Mereka tidak kejar dunia, tidak tuju dunia, tetapi Allah SWT bagi kepada dia kerajaan alam dalam masa yang singkat saja. Daripada sekecil-kecil negeri tu, orang panggil negara Madinah tu sangat kecil, tapi jadi jatuh ke tangan Islam dalam masa yang tak lama metah. Itu akibatnya, hasilnya. Kalau kita nak kira dari segi amalan mereka ini, lagu ni malam-malam kalau ada Nabi SAW buat ibadat, nak turut Nabi, suka. Di samping itu mesranya dengan Quran itu, nak dengar sendiri Nabi baca, nak menghayati bacaan Nabi SAW dalam sembahyang tu. Kalau Nabi SAW sudah tahu ramah lagi, dia baca Qadrah lagi, baca Qadrah lagi, nak suruh dengar alif belakang. Di samping itu ingat Quran. Pada ketika tu moga baru-baru lagi kan Quran, nak suruh ingat Quran tu, itulah cara. Cara bacanya, cara sebutnya, dan tertibnya lagu mana, gitulah. Ikut Nabi lah, ikut Nabi, dengar Nabi. Dah hamlah pokok ni, dan sengaja dia derah suara, kecek biar derah. Maksudnya seperti kita kan, kalau tu email biasa kita kata bunyi geger, mana orang ramah tu kira-kiranya gaduh sikit dia. Dia ingat kan Nabi SAW nak tubik lah sepos kala sebelum malam tu. Dan mereka membaling anak batu ke pintu rumah Nabi. Sampai itu baling anak batu ni, dia bukan satu penghinaan, satu perbuatan yang biadab, tidak. Ini masalah uruf, masalah adat sesuatu tempat itu. Adat sesuatu tempat tidak serupa. Kalau satu tempat buat gini, maknanya bagus. Setengah tempat buat gini, jangan marah kau kan. Dia tak serupa. Serupa juga mungkin dengan tempat kita ni, kalau kita baling anak batu lagu tu biadab. Tapi dalam masyarakat Arab, terutama pada ketika itu, ini ialah cara nak panggil orang. Cara nak panggil orang. Anak batu kecil-kecil, mudahlah muka dia lantai dia ni pun bukanlah seperti kita ni masjidnya ada anak batu gitu, atas anak batu semaya, atas pasir gitu je lantai dia tu. Nabi SAW pun tubik dengan marah. Kira-kiranya hak dia naknya, mana sahabat tak faham. Sahabat tak faham pada ketika tu. Lepas pada tu kan, hak mana hak faham dah tu tidak buat gitu. Ada lagi hak tidak faham. Begitulah seterusnya. Bila dia sudah faham, dia tak buat dah lah begitu. Dia kata, duk tu buat kerjaan lagu tu, yang aku punya bimbang, takut-takut difardukan kepada kamu. Apabila difardukan jadi susah. Kalau kamu tidak susah pun, bukan kamu saja yang akan terima Islam ni kira-kira. Orang kemudian tu lagu mana? Orang kemudian tu lagu mana? Maknanya di sini Nabi SAW tak beri susah lah umat dia, pengikut dia. Walaupun kata minat ataupun suka ibadat pun, kita kena fikir juga orang lain. Kena fikir juga orang lain. Nabi SAW pun kata, kamu kenalah semaya di rumah kamu. Kalau nak juga, tak apa, buat di rumah. Kerana sebaik-baik semaya seseorang tu ialah di rumahnya. Tu hak paling molek.
kecuali sembahyang fardu. Sembahyang fardu tidak lebih molek di rumah. Hak lebih moleknya di masjid. Hak tu hak lebih molek. Secara umum lah. Mungkin ada keadaan-keadaan tertentu tidak gitu, tetapi secara umumnya pada dasarnya gitulah. Sebaik-baik sembahyang seseorang itu di rumahnya, kecuali sembahyang fardu. Daripada sini Imam Abu Daud ambil, orang-orang lain pun ambil juga, iaitu kelebihan sembahyang sunat di rumah. Sebab Nabi suruh sembahyang di rumah, dan dia kata itulah yang sebaik-baik, kecuali sembahyang fardu. Hak tu saja. Hak lain lebih baik sembahyang di rumah. Itulah kesimpulan ambil daripada situ untuk diberikan tajuk. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buatlah sebahagian daripada sembahyang kamu. Lakukanlah, kerjakanlah sebahagian daripada sembahyang kamu di rumah kamu. Itu kalau kita kata salawatikum. Kalau kita kata salatikum, boleh juga. Itu maknanya jenis, isim jenis sembahyang. Macam-macam jenis. Kamu lakukanlah sebahagian daripada, bukan semua, sebahagian. Sebab min itu maknanya min litab'id, makna sebahagian daripada sembahyang kamu, bukan semua. Sebab ada yang dikecualikan, iaitu sembahyang fardu. Bermakna sebahagian yang dimaksudkan di sini ialah hak selain fardu. Hak selain fardu tu Nabi suruh buat di rumah. Katanya alasannya apa yang suruh buat tu? Dia tak sewi jadi rumah tu macam kubur. Rumah tu macam kubur. Jangan kamu jadikan rumah tu kubur. Sebab kalau kubur, orang tak sembahyang kubur. Orang tak sembahyang di kubur. Patut boleh kau sembahyang kubur? Tak molek lah. Nabi SAW larang. Dengan sebab itu ramai ulama mengatakan makruh sembahyang di kubur, atas kubur, kecuali dekat kubur tu lain, dekat kubur. Sebab apa? Terutama dengan mengadap pula kepada orang mati dalam kubur tu. Takut sekali orang tengok macam ada pemujaan terhadap orang dalam kubur tu. Sedangkan berkait dengan manusia ni, kalau sembahyang mayat seperti dia tak ada rokok, tak ada sujud kan? Tak ada rokok, tak ada sujud. Apa-apa gitulah juga. Sebab takut jadi timbul macam puja pula, sembah orang tu pula. Padahal tidak gitu, kita nak doa ke dia. Kita nak doa ke dia. Dengan sebab itulah Imam Malik, Imam Abu Hanifah kata sembahyang mayat ni kubur tak boleh. Sembahyang mayat sekali, usahakan sembahyang lain. Sembahyang mayat tak ada. Hak Nabi tu itu khusus dengan dia, kata dia khusus dengan dia. Tak boleh orang lain. Tapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ramai lagi hak lain mengatakan boleh. Kalau kita tak ada sembahyang di rumah, jenazah tu kita pergi kubur boleh sembahyang atas kubur tu. Tapi sembahyang jenazah seperti kita maklumkan lagu mana, tak ada rokok, tak ada sujud. Lagu itulah keadaannya, boleh. Sembahyang lain adakah disuruh? Tak ada. Bahkan dilarang ada. Sebab apa? Satunya takut tadi, macam sekali orang tengok orang yang tak faham, dia kata kau sembah kau ni. Orang tak faham. Kita orang Islam tak boleh buat mengelirukan sesuatu perbuatan yang mengelirukan orang. Sampai jadi orang kata kita pun syirik juga. Sebab apa? Agama kita ni orang nombor satu sekali, pendekanan dia paling penting sekali tauhid. Biar segala-galanya nampak menegakkan tauhid. Jangan ada unsur syirik sikit pun. Itu hak nombor satu. Yang keduanya, kubur-kubur ni kan kotor, tempat kotor. Sebab tu Nabi suruh berdiri di kubur tu. Sebab bukan dia suruh pecah selipar kau ke pedak. Pergi dengan gitu. Sebab lama-lama kubur, lama-lama dia boleh jadi dengan pergerakan bumi ni, bawah tu naik ke atas ke apa, boleh berlaku. Ataupun kerana sesuatu binatang kau korek kau, boleh jadi hak bawah tu naik ke atas. Jadi itu kotor. Manusia yang suci tu asalnya, apabila jadi gitu, tak ada nyawa berpisah dengan nyawa ni, jadi kotor. Tak boleh main-main kita itu. Sebab apa? Dia bangkai dah, jadi bangkai. Kalau kita kata darah kau nanah kau gapo kau cuma najis. Kecuali kalau kita lapik. Lapik pun masalahnya di kubur tu Nabi tak boleh sembahyang kubur.
Sebab tu antara yang dilarang dalam hadis, tempat sembahyang dikubur. Selain daripada jamban kau tu, itulah yang dilarang. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan larangan itu bukan dengan makna larangan haram. Paling tidak makruh. Itu paling ringannya makruh. Tapi ramai juga yang kata haram, tak boleh. Walaupun lapik. Jangan kamu jadikan kubur, mana sebab di kubur tu tak boleh sembahyang. Jadi apakah di rumah kamu ni? Rumah kamu ni kubur. Tak kan? Dah rumah kamu tidak kubur, apa tidak sembahyang? Hak tak boleh sembahyang ni kubur. Itu sah makna dia. Yang kedua, jangan kamu jadikan seperti kubur. Sebab orang hak duduk dalam kubur tu orang mati kan? Kamu duduk dalam rumah kamu ni, kamu mati kah? Kamu tak mati, hidup. Bila hidup, apa yang orang hidup buat? Hak nombor satu sekali, amalan yang paling baik orang hidup buat, ibadat kepada Allah. Ibadat hak paling baik sembahyang. Sembahyang apa tak buat? Kamu tidak mati, hidup lagi. Ada hidup, kamu buatlah. Janganlah buat seperti kamu sudah mati. Kamu sudah mati dan kamu duduk dalam kubur. Sebab kamu duduk dalam kubur, tak ada dah, tak boleh nak buat dah. Tapi kalau semasa hidup boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, sembahyang ini membawa keberkatan. Begitu juga ibadat-ibadat yang lain, membawa keberkatan dan cahaya, ketenangan kepada kita. Oleh itu kita kena buat. Ada benda-benda ibadat macam sembahyang yang kita buat di rumah. Kalau kita tak buat langsung, maka dia jadi gelap. Gelap, tidak cerah rumah kita tu. Mana mengikut alam rohani lah. Di alam rohani tu tidak cerah. Hak naknya cerah rumah tu. Dengan apa? Dengan kita sembahyang. Sebab sembahyang ni membawa cahaya. Membawa cahaya. Begitu juga bila sembahyang kita baca Quran. Hak makhluk-makhluk yang tidak baik tu, dia lari bila kita sembahyang dalam rumah kita. Secara tidak langsung bermakna bila kita sembahyang ni kita pagar, kita melindungi diri kita dalam rumah kita tu sebagai tempat yang selamat. Bukan selamat daripada panas matahari saja, bukan selamat daripada hujan saja, tapi selamat daripada gangguan makhluk-makhluk lain yang tidak baik. Biasanya kalau kita tidak buat benda-benda gini, dia ada lah, dia sukalah duduk kat jahat-jahat tu. Tapi bila kita duduk biasa buat benda-benda gini, dia lari, dia tak suka, dia tak tahan duduk. Kalau nak ada pun hak baik-baik. Hak baik-baik ni malaikat ke apa tu, dia akan menguatkan kita, akan memberi semangat kepada kita, akan memberi perangsang kepada kita, akan memberi idea yang baik kepada kita. Hak tu hak ada, hak tu hak naknya. Sebenarnya hak nak tu. Jangan kamu jadikan seperti kubur. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan kamu jadikan kubur itu, mana orang dalam kubur tu dia tidur, mati tu tidur sepenuhnya lah kita kata. Kalau dalam rumah kita ni kita buat tempat tidur saja, tak molek lagu tu. Sebab tidur-tidur ni saudara akhul maut, saudara kepada kematian. Allah SWT beri tidur tu pun untuk kita mikirlah, ingat mati. Jangan kita buat lagu tu. Jangan kita kira untuk tidur saja rumah. Seperti mana dalam kubur untuk baring gitu, terus gitu. Jangan. Jadi kalau tidak untuk tidur, apa dia lagi aktiviti lain selain daripada tidur? Tentu sekali yang paling baiknya selain daripada hak lain-lain, hak keperluan kita tu ialah sembahyang. Dengan sebab itu maknanya di sini jangan kamu jadikan kubur yang ini seperti kubur, di mana orang duduk dalam kubur tu selebing gitu. Serupa juga dengan orang duduk dalam rumah ni kira tidur saja, baring saja, tak sila betul. Gitulah beberapa maknanya. Bab itu. Yang kelima, satu lagi, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu ni kubur. Mana jangan buat kubur dalam rumah. Itu satu lagi maknanya. Jangan buat kubur dalam rumah. Rumah kita buat kubur tanah situ juga. Jangan. Tetapi Nabi ada buat gitu. Banyak perkara hak Nabi ni dia tidak serupa dengan kita. Nabi dia royak, dan Nabi-Nabi ni dia dikemumikan di tempat dia mati. Dia mati mana? Situ.
Dia mati dalam rumah Aisyah, rumah dia. Dikebumikan di situ, lain. Jadi hak ni hak dia kata ni untuk orang-orang lain, jangan buat. Sebab apa? Sebab tidak sesuai. Kalau kubur, jadi kita ni jadi sedih semua, murung semua, takut semua. Sedangkan selagi kita hidup, kita perlu buat kerja, kita perlu suka-suka juga, patut suka-suka. Ni kalau dalam rumah tu kubur tu nampak kubur macam jadi sedih. Bukan lagu tu ajaran Islam. Nak suruh sedih sepanjang hayat. Tidak lagu tu. Dan tak ada beza lah antara rumah dengan kubur, tak ada beza. Sepatutnya kubur ni dia ada kawasan dia. Bermakna hak Nabi naknya kubur ni ada kawasan dia. Seperti yang dia buat di zaman dia, ada perkuburan Baqi' dan perkuburan lain-lain lagi. Ada. Lagu itulah hak dikehendakinya, dan di situlah tanah situ berlaku. Jangan buat di dalam rumah sendiri, jangan. Kecuali kalau ada sebab-sebab yang munasabah. Ada sebab-sebab yang munasabah dan memang dibenarkan, tak apalah. Misalnya dalam keadaan perang kau bahaya, kau tak boleh nak tubik langsung. Kalau kita tidak kebumikan begitu, jadi lagu lain. Jadi lagu lain pula. Tak boleh nak tubik langsung. Kalau tubik kena bedil, kena bom kau, kena gapo kau, keadaan tertentu. Sedangkan kita tengok duduk perang tu pun boleh pergi tanah juga, sepatutnya juga. Katakanlah ada sesuatu keadaan lah yang menghendaki seseorang itu di tanah, di dalam rumah dia juga. Ada sebab yang munasabah. Itu lain cerita lah. Kalau dalam keadaan biasanya tidak. Lepas tu bab tanpa tajuk biasanya dia ada kesesuaian dengan bab sebelumnya. Di sini orang tanya Nabi SAW, amalan apakah hak paling afdal? Dia kata hak paling lama berdiri. Lama berdiri dalam semaya, iaitu semaya yang mana berdirinya lama. Semaya yang berdirinya lama ni buat apa? Sebab bacaan dia tu panjang. Tak ada, dia tidak suruh baca Fatihah 7 kali kau 100 kali kau, tak ada lagu tu. Fatihah sekali je lah. Bermakna hak lagi tu ayat Quran, surah-surah hak tu baca. Mana dikehendaki di sini moleknya baca Quran dalam semaya. Tu lebih lagi. Baca Quran saja tu pun lebih dah. Tapi kalau dalam semaya lebih lagi. Tulul qiyam. Tulul qiyam ni bila nak ada? Imam Abu Daud ada kaitan dengan sebelum pada ni, iaitu dalam semaya sunat. Sebab kalau semaya fardu, seseorang tu jadi tu imam, dia semaya fardu itu tak molek panjang, mengganggu orang pula, kena ambil kira juga orang makmum balik belakang. Baru boleh ada tulul qiyam ni, pasti kita boleh buat kira-kiranya kalau kita nak buat, iaitu apabila kita semaya sunat seorang diri. Sedap ni. Kalau berkait dengan orang, payah. Ini tulul qiyam ini isyarat kepada semaya sunat lah. Semaya sunat. Pas semaya sunat ni di mana? Di rumah lah, lebih afdalnya. Sebab kalau tulul qiyam ni, semaya sunat ni masjid, bayangkan orang pun kata Allah rajin semaya, tak tadi lagi maya tak putih. Sudah pakat duk kecek lah. Dia pun dengar orang duk kecek cawa ke dia, kembali hidung, sia-sia lah. Sia-sia lah, tak ada pasal. Ataupun dengan maksud tak boleh, dengan maksud tak boleh semaya tu pun ada maksud tu dah nak menunjuk kau, sia-sia saja. Sebab itu Nabi SAW kata tulul qiyam isyarat kepada semaya sunat, hak panjang. Hak mana hak boleh lagu ni, hak boleh penuh pahala semaya di rumah. Ada kaitan dengan sebelum ni. Lepas tu sedekah mana hak paling afdal? Dia kata jahdul muqil. Kalau kita baca jahd, maknanya kesanggupan. Orang susah, tidak berada, tapi dia bukan orang kaya, dia tak berada lah, bukan orang berada kita kata, tapi dia sanggup juga buat kebajikan, beri sedekah. Itu sebaik-baik sedekah. Sebab apa? Sebab nak sanggup dia payah juga, dalam keadaan piti sikit, keperluan banyak. Selagi juhdul muqil, kesusahan
yang sanggup dipikul oleh orang yang tidak berada, akibat daripada dia bersedekah. Bila dia beri sedekah, dia jadi susah. Susah pun dia sanggup. Dia tanggung, dia sabar. Sebab apa? Orang lain lebih perlu kau misalnya, ataupun dia nak kebajikan. Ni apa paling afdal. Sebab apa? Dalam keadaan dia memerlukan. Kalau orang kaya raya, hak senang dia tak serah dia. Walaupun dia beri banyak, tak ada apa. Tak ada berasa susah. Tak ada kena sabar lepas pada tu dak. Hak ni dia kena sabar. Kena sanggup lah lepas pada ni. Tak boleh lah makan mewah. Misalnya kena kuranglah sikit sebab kita beri ni. Dia kena mikir. Ada pun orang kaya tak payah mikir. Bila tak mikir, dia tak ada lah kelebihan tu. Tetapi dari segi kelebihan, kalau dia buat, orang kaya tu pula dia buat kena cara pula, kena tepat pula, tu bolehlah dari segi lain lah. Dari segi lain. Tak apalah. Qila fa ayyul hijrah afdal. Hijrah mana hak paling afdal? Hijrah ke Habsyah ke? Hijrah ke Madinah ke? Atau hijrah ke mana-mana lagi? Nabi SAW kata, hijrah ni maknanya meninggalkan negeri, hak tu hak asalnya makna dia. Tetapi itu bukan intipati dia. Bukan teras dia. Bukan teras bagi hijrah. Teras dia nya, utama dia nya, pati dia nya kepada dia, iaitu meninggalkan apa yang Allah haramkan kepadanya. Hak tu. Kalau orang tu berhijrah, dia tak tinggal hak tu, tak ada makna juga. Tapi kalau dia berhijrah zaman Nabi dulu, dia ada hak tu, ya memanglah ada kelebihan lah. Tapi maksud hijrah tu sebenarnya tu. Ataupun dalam bahasa lain, kalau kita nak kata falsafah hijrah tu, gapo dia? Hak tu. Cuma lahir dalam bentuk meninggalkan negeri. Kalau dalam bentuk-bentuk lain pun serupa juga. Mana kita kena susah. Itu hak paling afdal. Hijrah yang paling afdal. Jadi hak ni luah lah. Mana tidak terikat dengan hijrah hak zaman Nabi dulu. Kalau hak tu kita duduk kita duduk nak setara mana pun, kepingin setara mana pun tak boleh dah hak tu. Bahkan zaman dia pun dia ayat dah, bila Fatih Makkah tu la hijrata ba'dal fathi. Habis dah. Apatah lagi zaman kita tak ada lah hak tu habis cerita, jadi sejarah dah lah. Hak sebenarnya apa yang dikehendaki daripada hijrah tu, hak tu bermakna orang Islam ni dia kena jaga benar daripada perkara yang haram. Kalau dia tidak lari, mungkin dia sendiri terlibat. Dalam keadaan itu hijrah. Hak itulah yang paling afdal. Kalau nak kira, suka juga duduk situ. Banyak perkara juga, tapi ada benda tak molek. Boleh jadi anak kita, misalnya kita fikir anak kita akan jadi tak molek lah sebab kawasan itu. Tapi nego kita bagus itu. Nego kita boleh kira, tapi pergaulan dia tak bagus. Boleh jadi anak kita terdedah kepada keadaan tidak baik dan akan melakukan perkara haram misalnya. Baik kita pindah, biarlah menego ni. Kita tidak utamakan waktu, utamakan apa yang diharamkan oleh Allah tu, takut-takut berlaku kepada kita. Waktu afdal. Hijrah yang paling afdal. Hak benda haram. Jihad yang paling afdal hak mana? Dia kata orang yang berjihad dengan orang musyrikin. Jihad dengan harta bendanya dan jiwa raganya. Maknanya bukan nak kira orang tanggung dia, belanja dia, beri gaji ke dia. Tak, waktu tak besar lagi tu. Walaupun itu juga ada kelebihan juga. Kita kata askar. Askar tu boleh gaji. Boleh jadi dia masuk askar tu mana dengan harapan nak goni, pencen dan macam-macam lah kan. Kelebihan, keistimewaan yang diberikan kepada askar. Kerana tu bukan kerana agama sungguh.
Dan boleh jadi askar tu kadang-kadang perang sama kita, sama Islam, boleh jadi. Itu tak termasuk, tak ada lebih. Kadang-kadang kerana berebut sempadannya, berebut negeri ya. Tu perang, siapa perang, boleh berlaku. Sekarang kena tunggu. Hak ni perang dengan orang musyrikin. Tak ada siapa-siapa pergi pitih. Bahkan kita kena habis pitih pula. Sepuluh zaman Nabi dulu lah. Tak ada kuda. Beli kuda. Kuda tu beli diri. Bukan Nabi yang menyediakan segala-galanya. Tak. Pernah mana berlalu beberapa ketika sendiri berlaku. Tak ada siap. Lepas tu mati pula. Sanggup berkorban nyawa kata. Hak tu hak paling afdal. Lawan orang musyrik, orang kafir terang. Orang kafir. Orang kafir pun bukan semua orang kafir. Musyrikin pun di sini bukan semua orang musyrikin tu boleh kita perang. Tak. Hak musyrikin di sini maksudnya kafir harbi lah. Hak memang duduk dahagakan darah kita. Ya memang bermaksud nak menghalau kita daripada negeri kita. Tak lagu tu. Adapun kalau orang kafir walaupun musyrikin, kita kena biarkan dia, itu hak dia untuk menyembah cara dia. Dia nak ada ketik ke, dia nak ada tepekong ke, dia nak ada gapo ke, tak apalah dia. Hak tu kita tak boleh perang hak tu. Kalau dia terima untuk patuh kepada pemerintah. Lepas tu pembunuhan ataupun mati terbunuh, hak mana ke hak paling mulia? Nabi SAW kata, orang yang darahnya tumpah dan kudanya disembelih ataupun dipotong kaki. Mana apa kan? Pergi perang, mati. Hak ni lah hak mati, kena bunuh, hak paling baik. Sebab banyak lagi hak mati kis bunuh ni kis lain ya. Mati kena bunuh juga, tapi kis tino misalnya kita. Kis apa? Kis tanah berebut banyak kis apa ni bunuh ni. Tu tak ada makna. Hak kis bunuh ni hak kerana Allah. Darah kita mengalir. Lepas tu kuda hak kita sendiri. Maknanya kuda tu kalau zaman sekarang ni kereta kau gapo kau, mana nak menyediakan hak tu kena duit kita lah. Hak tu pun hilang juga daripada kita. Hak tu mati terbunuh yang paling mulia. Nabi SAW kata ni dia mengikut keadaan, mengikut keadaan. Sebab semua ni hak ni paling mulia, nisbi kepada orang hak lagu ni hak ni, kepada orang hak lagu ni hak ni. Dia tidak serupa. Misalnya masalah jihad. Afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Ada juga hadis hak tu kan. Tu kepada orang lain mungkin. Hak ni kepada orang ramai ni. Semua orang boleh nak mati lagu ni. Nak menegakkan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Ada orang lah, ada orang tertentu. Kalau bos kita nak kecek melawan gitu saja, tak ada apa, tak ada kesan. Mungkin ada saluran dia untuk baiki mana yang tidak betul dalam pemerintahan. Kemudian babul has, galakkan qiyamul lail, bersembahyang malam. Riwayat daripada Abi Hurairah, dia kata Nabi SAW bersabda, Allah merahmati. Kalau kata Allah merahmati, bermakna jumlah tu dipakai dengan makna jumlah biasalah, khabariyah orang panggil, jumlah khabariyah, cerita. Tapi hak Nabi cerita tu tentu benda tu benda kenyataan, bukan cerita ni hak Nabi ni. Kalau cerita orang lain boleh jadi betul, boleh jadi tak betul cerita-cerita ni. Tapi kalau hak Nabi cerita ni mesti betul. Bila dia kata Allah merahmati, dan merahmati pula dia guna perkataan tu dalam bentuk madhi, fi'il madhi. Dalam bentuk fi'il madhi, maknanya Allah pasti merahmati. Supaya sudah berlaku dah. Walaupun benda tu tak berlaku lagi, tapi supaya sudah berlaku dah. Nak ayatnya benda ni pasti. Tidak mungkin khilaf lah, tidak mungkin khilaf ataupun tercicir kau ada tak dapat kau dak. Allah merahmati. So
Kalau kita kata yang kedua, semoga Allah merahmati. Kalau kata lagu tu, ini orang panggil jumlah ini jumlah khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Dari segi lafaz dia macam cerita, tetapi dari segi maknanya doa. Semoga Allah merahmati orang. Doa Nabi ni pun dia tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Bila Nabi doa, Allah akan terima. Nabi doa minta biar Allah merahmati orang yang sikapnya lagu ni. Kita tak seka doa Nabi. Kita nak pergi depan dia, nak suruh dia doa kita, tak ada dia. Tak ada dah. Lagu mana cara nak suruh kita dapat doa Nabi? Tengoklah dalam hadis. Banyak perkara macam ni. Ni doa dia lah ni. Doa dia ni berpanjangan. Sampai ke bila pun walaupun dia tak ada dah kena kepada orang yang buat supaya dia kata. Boleh orang tu. Kalau nak rahmat Allah berdasarkan doa Nabi, berdasarkan doa Nabi, tentulah doa Nabi. Hak biasa ni pun kita ni duduk dengan rahmat Allah dah ni. Boleh setara ni dengan rahmat Allah belakang dah. Tapi bila rahmat Allah tu dengan doa Nabi, ini adalah suatu keistimewaan yang lebih daripada biasa. Nak dapat hak ni lagu mana? Buat gini, buat ni. Bila-bila pun Nabi tak ada pun, seseolahnya kita pergi depan dia doa kita. Seseolahnya lagu tu lah. Bangun tengah malam, dia tak kira waktu mana. Minal lail. Min ni mana sebahagian daripada malam, tak kira lah. Dia semaya, dia gerak bini dia pun semaya. Kalau bini dia tak sebangun, lambat lah maksudnya. Dia renjiskan retik air di muka tu. Lepas tu Nabi kata pula seperti tadi juga, Allah merahmati, ataupun semoga Allah merahmati, seperti tadi. Perempuan yang lagu tadi juga perbuatannya. Ini hadis ini menunjukkan rumah tangga yang beribadat kepada Allah, saling tolong-menolong dalam perkara kebaikan. Itulah rumah tangga yang paling bahagia. Baru bermakna kalau lagu ni keadaan dengan penuh mesra, dengan penuh sama suka, hak tu pun nak juga reti air, bangun semaya. Hak ni paling baik. Jika dibuat lagu ni, mana tolong-menolong dalam perkara ibadat. Tidak kata dia bangun seorang. Bapa yang bangun seorang, muka dia tahu dah marah kalau gerak. Kalau lagu tu tak boleh main dah. Jadi balah pula suami isteri. Hak naknya, hak ideal. Sama-sama lagu tu. Kalau hak ni bangun dulu, hak ni reti air, maksudnya suruh gerak. Kalau tak perlu reti air, tak payah. Bukan mesti hak ni nak suruh mudah sedar hilang ngatuk. Jadi kata reti air tak mesti buat benda lagu tu, tak mesti. Begitu juga sebaliknya isteri. Tolong menolong. Tidak kata orang kata masuk syurga seorang. Ada. Ni kalau buat dua-dua, kira-kiranya masuk syurga kedua. Biar boleh pahala, kewajikan, rahmat tu kedua-dua sekali. Hak tu. Masing-masing tu mikirkan kebaikan agama teman dia, kawan dia. Hak tu hak nak. Ada fikir hak tu. Bukan fikir untuk kebaikan dunia saja. Boleh untuk dunia saja, tidak. Tapi fikir juga untuk kebaikan ataupun untung akhirat. Untung dari segi agama. Hak tu baru betul lah orang tu. Berumah tangga lagu tu. Hak lagu tu lah hak Nabi kata kalau semaya orang sudah berkahwin ni lebih daripada orang hak tidak kahwin lagu tu. Tapi kalau rumah tangga duk main cekah balah semacam ni dah. Kau tegal sakit kepala dah. Tak siapa agaknya kira-kira maksud Nabi tu. Hak lebih ni bila ada ciri-ciri tadi. Hak salah gitu lebih kurang tu juga. Cuma dia raya kalau buat lagu saat ni pakat semaya sekali berjemaah. Bukan senang dia nak bangun tengah malam, terutama apabila jadi kebiasaan dia. Jadi budaya hidup dia tu. Bayangkan sepanjang hayat hidup daripada muda sampai tua kalau buat lagu ni. Kalau di sini dia tidak royak kalau buat sokmo tak juga. Kalau boleh bangun lagu tu pun senarai tu. Cuma dalam senarai tu tentulah tidak sama orang hok nak malam sama-sama dengan orang hok jarang-jarang. Tapi senarai tu
hak dalam Quran tu sebut wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakira. Tu. Hak dalam Quran sebut tu termasuk dah demo ni. Sebab apa dia buat ni? Dia buat benda hak bukan wajib ni. Hak sunat. Dan benda ni tak ada kata masalah nak tunjuk-tunjuk ke orang ke apa, tak ada. Hak tahunya dia dengan isteri dia, dengan anak bina dia. Ni orang yang ingat kepada Allah banyak. Kalau ingat hak dalam sembahyang fardu tu pun ingat dah. Tapi hak maksud dalam Quran kata hak dia sebut sifat orang mukmin gini, ada hak puasa, ada hak sembahyang, ada hak macam-macam tu kan. Hak beri sedekah. Termasuklah hak disebut mana sifat orang mukmin yang sempurna, yang baik ialah orang yang banyak mengingati Allah. Banyak mengingati Allah tu tidak semestinya dengan berzikir kata la ilaha illallah gitu. Sembahyang ni pun Allah. Sebab dia kata ni ditulis dia, dicatat dia dalam senarai orang-orang lelaki dan perempuan yang banyak mengingati Allah. Masuk dalam senarai demo tu. Kemudian babun fi thawabi qiraatil Quran. Nampaknya kita tak ada lah, sekatilah. Wallahu a'lam.